兄姐妹们，大家平安，Shalom，Saudara seiman，很高兴又跟大家这一周里头跟大家见面，senang juga bertemu kembali di dalam ibadah minggu ini， 在我们在场的弟兄姐妹们的在礼拜堂的进入在第3周的我们做礼拜，都能够大家聚集在一起，真的非常高兴。Dan senang sekali kita memasuki ibadah di tempat, yaitu di ruang kana. Kita bisa berkumpul kembali di dalam memasuki minggu ketiga ini. 要我们大家互助的学习 kita mau semua terus belajar. 神的话也一直的来提醒我们，要我们如何的来遵行神的道。Dan juga firman Tuhan terus mengingatkan kita bagaimana kita terus melakukan firman Tuhan ini. 让我们弟兄姐妹们学习成为神的光， kita mau hidup sebagai terangnya Tuhan. 让我们真正的活在主耶稣基督里， kita terus hidup di dalam Kristus. 在上一周我们也听了神的话告诉我们有关基督徒得救的3个阶段， dan di minggu lalu kita sudah mendengar firman Tuhan perihal 3 tahapan keselamatan dalam kekristenan itu， 让我们真正的活在耶稣基督里头，成为神使用的器皿。 Biarlah Tuhan pakai kita senantiasa menjadi alatnya. 要我们预备来到上帝的面前， mari kita persiapkan hati kita untuk datang di hadapan Tuhan. 也别忘了，我们下一周，我们11月份的第1周里头，我们有圣餐。 Dan jangan lupa di minggu pertama bulan November kita ada perjamuan kudus， 要我们大家真正的预备我们的心来领受这个圣餐。 Mau setiap kita sungguh-sungguh persiapkan untuk kita menerima perjamuan kudus ini. Baik， 我们弟兄姐妹们，我们来大家站立起来，要来到上帝的面前，来称颂我们唯一配的所敬拜赞美的神。Mari setiap kita bangkit berdiri, kita mau memuji dan menyembah kita, Allah kita yang layak kita puji dan sembah dan tinggikan. 好，我们之前要做一个祷告。 Mari sebelum kita akan berdoa， 亲爱的父神，我们感谢你在今天的我们能够真正的活在，能够真正的活出你的爱，每时每刻与神同行，天天能够住在主耶稣基督的道路上，在一切事物上我们所行的都合神的心意，你不住的来提醒我们，来指教我们。 成为你的行道者，活出主耶稣基督你的爱心，在我们所面对的一切事物都我们完全交托在主耶稣基督的手中。我们祷告，献上感恩，奉耶稣基督的圣名祈求，哈利路亚，阿门。 有你在我生命中，我就永远不惊慌。风雨那样大，旷野这样广，有你同在，心平安。只要有你在我生命中，我就永远不孤单。 有你同作伴，与你同步走，充满温暖不畏寒。海水会干，石头会烂，你的大爱永不变。甘愿为我受尽折磨，将
恩情这般，如何感谢？一生与主相牵连。只要有你在我生命中，我就永远不惊慌。风雨那样大，旷野这样广，有你同在心平安。只要有你在我生命中，我就永远不孤单。有你同作伴，与你同步走，充满温暖不畏寒。海水会干，石头会烂，你的大爱永不变。甘愿为我受尽折磨，将我当作你心肝。这般如何感谢？一生与主相牵连。海水会干，石头会烂，你的大爱永不变。甘愿为我受尽折磨，将我当作你心肝。这般如何感谢？一生与主相牵连。海水会干，石头会烂，你的大爱永不变。甘愿为我受尽折磨，将我当作你心肝。一生与主相牵连，恩情这般如何感谢？一生与主相牵连。测不透，摸不着，却看得见。因为有你，因为有我，甘心给，用心爱，把心中这一份爱活出来。耶稣的爱激励我，敞开我的生命，让自己成为别人祝福。耶稣的爱点
哈利路亚！我们赞美你。神的恩典已经降临了，他要将哀哭变为欢笑，将崎岖变为平坦。他已作王，掌权直到永远。将软弱变为刚强，贫穷成为富足。瞎眼的看见，哀哭变为跳舞。一切山洼都填满，崎岖成为平原。在神里面充满无限可能，你的能力足比我战胜试炼和艰难。我相信你的恩典完全够我用，神的恩典已降临，喜乐充满我们中间。在恩典深处，重担都变为轻省。神的恩典已降临，喜乐充满我们中间。依靠全能神，没有难传这即时。啦啦哒
承认你是主，直到那日，我再见你的面，更多更多。Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Shalom, 早安，亲爱的弟兄姊妹。 Minggu ini, hari ini kita akan belajar tentang kebenaran mengenai pengampunan. 这个礼拜天，今天早上我们要学习一个真理，就是饶恕。 Dimanapun kita berada atau kemanapun kita pergi, kita akan selalu berjumpa dengan orang-orang yang menyakiti dan melukai kita. 不管我们在哪个地方，我们去某一个地方，都会周围有人会伤害到我们了。 Nah, kalau hal ini terjadi, apa yang harus kita lakukan? 那如果发生了，我们是应该怎么做呢？ Secara alami kita ingin melakukan pembalasan. 自然来说呢，我们会想要去报复他。
Ini sebagai contoh ada satu hamba Tuhan ketika dia sedang berkhotbah, 比如说，这个是一个现实，有一个牧师在那讲道， nah dia berkhotbah demikian, 他这么讲： jika engkau ditampar pipi kananmu, berilah pipi kirimu. 如果有人打你的右脸，你要把左脸也给他。 Tiba-tiba seorang anak muda maju ke depan 然后有一个年轻人就走到前面去， dan dia menampar pipi kanan pendeta ini. 然后他就打了这个牧师的右脸。 Jemaat ketika melihat itu, pada kaget apa yang akan dilakukan oleh pendeta ini. 当这些会友看见之后，他们非常的紧张，不知道这个牧师的反应是如何。 Pendeta ini tiba-tiba memberikan pipi kirinya untuk ditampar kembali. 然后这个牧师就把他的左脸也给这个年轻人。 Wah, puji Tuhan, luar biasa hamba Tuhan ini. 哇，感谢主，这个神的仆人真棒。 Dia mempraktekkan firman Tuhan, jika ditampar pipi kanan, dikasih pipi kiri. 所以他就施行了神的话语。如果有人打你的右脸，你就把左脸也给他。 Ketika ibadah sudah selesai, 当聚会完了， jemaat keluar berjabatan tangan dengan hamba Tuhan ini. 然后在外面这些会友握手。 Nah, ketika anak muda ini bersalaman dengan hamba Tuhan ini, 当这个年轻人跟牧师握手的时候， tiba-tiba hamba Tuhan ini menampar pipi kiri dan pipi kanan pemuda itu. 然后这个牧师就打这个年轻人的左脸跟右脸。 Anak muda ini kaget, loh kok bapak balas dendam? 然后这个年轻人非常的惊讶，他说：“为什么你打我？为什么你要报仇 Nah, kemudian pendeta ini berkata demikian. ？”然后这个牧师对他说 Saya nggak balas dendam. ：“我不是在报仇。 Alkitab mengajarkan kamu menuai apa yang kamu tabur, katanya. 圣经里教我们的是，你种什么，你就要收什么。 Jadi kita lihat sebenarnya ya hamba Tuhan ini bukan memberikan pengampunan, tapi ingin membalas dendam. 所以这个牧师不是想要去饶恕，反而是去想要报复。 Apa yang Yesus ajarkan ketika orang melukai kita, menyakiti kita? 那主耶稣是怎么教导我们？当有人伤害了我们， Apakah kita harus membalas dendam atau memberikan pengampunan? 我们是报复呢，还是我们去饶恕呢？ Mari kita baca di dalam kitab Matius pasal yang ke-18, 弟兄姊妹，我们一起来看，在马太福音第18章 ayat yang ke-21. 第21节。 Dikatakan demikian. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? 那时彼得往前来，对耶稣说：“主啊，我弟兄得罪我，我当饶恕他几次呢？到7次可以吗？” Nah, jadi di dalam pengajaran Rabi, 在这些老师的教导上， orang harus mengampuni sesamanya sebanyak 3 kali. 他们说要互相饶恕3次。 Nah, ada seorang Rabi Yosef bin Hanina, 有一个老师叫做 Rabbi Yosef bin Hanina Yosebi Hanina， mengatakan demikian. 他是这么说的： Jika seseorang melakukan pelanggaran atau kesalahan 1 kali, 如果一个人犯错或者是做的不对1次， maka ia boleh diampuni. 然后能够饶恕他。 Jika ia melakukan pelanggaran atau kesalahan 2 kali, ia boleh diampuni lagi. 如果他犯了第2次，或者是做的不对第2次，还是能够饶恕他。 Jika seseorang melakukan pelanggaran atau kesalahan 3 kali, maka ia juga boleh diampuni. 如果他犯了第3次，也是可以饶恕他。 Tapi jika lebih dari 3 kali, dia melakukan kesalahan yang ke-4 kali, 但是如果他再犯到第4次了， maka dia tidak boleh diampuni dan harus dihukum. 所以呢就不可以饶恕他了，一定要罚他。 Nah, Petrus melampaui ajaran rabbinik ini. 那所以呢，这个彼得他已经超过这个老师所教的了。 Dia berkata sampai 7 kali. 所以彼得说是不是7次呢？ Jadi seolah-olah Petrus ingin menunjukkan bahwa dia lebih baik hati. 好像彼得正在显配自己，说我比别人更好。 Nah, sebenarnya kalau kita lihat, Petrus itu punya keinginan untuk membalas. 如果我们再仔细的去看，其实彼得他想要去报复， Jadi menurut Petrus, pengampunan itu ada batasnya. 所以对彼得说，
这个饶恕是应该有它的限度。 Jika seorang melakukan kesalahan atau pelanggaran 1 kali, 2 kali, 3 kali, 如果有人犯错1次、2次、3次， dia boleh diampuni. 我们可以饶恕他。 Nah, kalau dia melakukan kesalahan atau pelanggaran ke-4 kali, ke-5 kali, 6 kali, 如果他犯错或者是犯罪超过masih 4、5、 bisa 6， diampuni. 还是可以饶恕他。 Bahkan sampai 7 kali, dia boleh tetap diampuni. 包括在第7次犯错，还是可以饶恕他。 Nah, tapi itu batasnya 7 kali. 但是它的限度是7次。 Kalau seseorang melakukan yang ke-8 kali, 如果有人犯到第8次的话， nah itu giliran kita untuk melakukan pembalasan dendam. 那这个机会就是我们去报复他们了。 Jadi kita bisa melihat di sini Petrus beranggapan pengampunan itu ada batasnya dan kita boleh melakukan pembalasan dendam ketika kesalahan sudah melampaui batasnya. 所以彼得正在表明说，我们的饶恕是有限度的。如果超过7次之后，我们有这个权利、权柄去报复。 Nah, semua kita seperti Petrus berpikir, oh, 我们每一个人都好像彼得一样有这么的想法。 pengampunan itu ada batasnya. 哦，原来饶恕是有限度的。 Ya, jadi tidak seenaknya aja dong orang melakukan kesalahan 2 kali, 3 kali, 4 kali, kita ampuni terus. 所以一个人如果犯错，不断的去犯错，我们不断的去饶恕他， Tanpa kita bisa melakukan pembalasan. 我们不能够报复吗？ Kita mungkin sepakat dengan Petrus, pengampunan itu ada batasnya. 所以我们很同赞关于彼得的想法， Kalau dia 饶 sudah 恕是有限度的。 kalau dia sudah melebihi batasnya, kita boleh melakukan pembalasan. 如果已经超过我们的限度之后，我们可以去报复他。 Nah, sekarang kita akan lihat apa yang Yesus ajarkan tentang pengampunan. 那弟兄姊妹，现在我们看耶稣是怎么教导关于这个饶恕。 Ya, mengapa kita perlu mengampuni? 为什么我们需要饶恕？ Mari kita buka Matius pasal yang ke-18, 我们来看在马太福音第18章， ayat yang selanjutnya, yaitu ayat yang ke-22. 是在22节。 Dikatakan demikian, Matius 18 ayat 22. 马太福音18章22节， Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali." 耶稣说：“我对你说，不是到7次，乃是到70个7次。 Jadi kalau Petrus berkata sampai 7 kali, 如果彼得说到7次， kalau Yesus berkata bukan, tapi sampai 70 kali 7 kali. 耶稣说不是的，而是70个7次。 Artinya, saudara, kalau kita lihat itu kita melakukan pengampunan sebanyak 490 kali. 所以这里说，饶恕是490次。 Pengampunan itu diberikan kepada kesalahan yang sama, kemudian kepada orang yang sama, pada hari yang sama. 这个饶恕是在同样的事情上，同样的人，在同一天里面， Bisa kita bayangkan kira-kira, 能够想象得到吗，弟兄姊妹？ ya, kesalahan yang sama dilakukan sebanyak 460 kali, ya, 同样的一个错是犯了490次， pada hari yang sama dan dilakukan pada orang yang sama. 同一天同一个人犯的。 Waduh, ya kita pikir, wah, nggak mungkin kira-kira istilahnya. 可能我们会想，哇，这个不可能了。 Ya, jadi kita lihat di sini sebenarnya Tuhan mengajarkan bahwa pengampunan itu tidak ada batasnya. 所以这里换句话说，饶恕是没有限度的。 Setiap kali orang melakukan kesalahan, pelanggaran, 每一次有人犯错，或者是有人犯罪了， sebanyak apapun juga, 不管他犯了多少次 kita，harus tetap memberikan pengampunan. 我们还是要给他饶恕。 Jadi tidak ada ruang untuk kita membalas dendam. 所以没有一个机会是我们去报复的。 Di sini Tuhan mengajarkan kepada kita 这里主耶稣教导我们的， bahwa pengampunan itu harus menjadi jantung atau gaya hidup kita sebagai orang Kristen. 这里主耶稣说，这个饶恕就要成为我们基督徒，是我们这些信徒里面的一个心脏或是关键。
Ini memang mudah dikatakan, tapi sulit dipraktekkan. 这个很容易我们说，但是很难当我们做的。 Ya, tapi Tuhan mau kita belajar 但是主要我们是去做， untuk terus mengampuni sehingga pengampunan itu menjadi gaya hidup kita sebagai orang percaya. 叫我们不断的去做、去施行，成为我们一个生活的一个方式。 Ketika kita mau taat kepada Tuhan Yesus, 弟兄姊妹，当我们要顺服主耶稣的时候， ketika kita mau mempraktekkan firman Tuhan, 当我们要去行神的话语的时候， kita percaya ada anugerah atau kekuatan dari Tuhan yang memampukan kita untuk bisa mempraktekkan kebenaran ini. 我们相信有神的能力，有神的恩典，叫我们能够去施行他命令我们做的。 Nah, saya punya pengalaman tentang pengampunan. 那我有一个感触 Yeah, 或者是经历关于这个饶恕。 Saya dulu tinggal dengan orang-orang percaya dalam satu rumah. 以前我跟一些的信徒住在一起， Nah, suatu hari saya ribut dengan teman saya. 那有一天我跟我的朋友开始争吵， Ya, ribut sekali, saya memberikan pengampunan. Ya udah, nggak apa-apa lah gitu. 吵了一次，我说哎没关系，算了。 Nah, kedua kali ribut lagi. 第二次我们又吵架， Nah, saya masih bisa melepaskan pengampunan. 我还是能够饶恕。 Nah, ini ketiga kali terjadi. 第三次了， Wah, ini benar-benar saya tahu bukan saya yang salah. 我明明知道这个不是我的错， Ya, tapi sulit bagi saya untuk melepaskan pengampunan. 但是对我来说，叫我去饶恕他非常的困难。 Ya, akhirnya saya belajar. Ya, 后来我也 ketika 学习， saya dengar firman Tuhan tentang tentang pengampunan, 我听了神的话语关于这个饶恕， akhirnya saya melepaskan pengampunan. 然后我就去饶恕他。 Jadi memang tidak gampang ya, kita dengar pengajaran tentang pengampunan ya mudah dikatakan tapi sulit untuk dipraktekkan. 所以弟兄姊妹，当我们听了这个讲道，我们是说，如果说饶恕是很容易的，但是如果叫我们去行出来的时候，就不太容易了。 Nah, suatu hari saya punya pengalaman yang lebih mengerikan. 我还有一个更厉害的一个经验， Ini suatu hari saya ingin ditembak sama teman saya yang tinggal satu rumah dengan saya. 有一天在我同住的一个朋友，他想要拿枪来打我， Nah, kejadiannya begini. 这个事情是这么发生的。 Saya tanya, kenapa kamu mau melakukan hal ini, mau nembak saya, gitu loh. 我问他为什么你要用枪来打我？ Nah, dia mengira, jadi sayalah yang membawa piring kotor ke dalam dapur. 原来他认为是我把这个脏的盘子放在厨房里， Taruh di dapur dan tidak dibersihkannya. 放在厨房里没有去洗它， Jadi itu membuat dia marah. 所以他非常的生气， Ya, dia ambil pistol, ingin tembak saya. 所以他拿起枪来就想要枪毙我。 Nah, padahal saya nggak pernah melakukan itu. 其实我没有做过， Ya, jadi rupanya tidak lama kemudian itu ketahuan. 不久之后后来发现了， Yang melakukan itu teman saya yang satu lagi, 原来去做这件事的是另外的一个朋友， bukan saya. 不是我做的。 Ya, waduh, saya itu begitu marah ya kan. 我也是非常的生气， Saya tidak melakukan kesalahan, tidak melakukan pelanggaran, 我没有做错，也没有犯错， tapi saya disalahkan dan ingin ditembak. 然后他怪我，然后要枪毙我。 Waduh, itu saya berkobar dengan kebencian. 那个时候我的心里非常的憎恨他， Sulit bagi saya untuk mengampuni. 对我来说很难去饶恕他。 Nah, sampai saya pergi ke Ungaran, saya 3 bulan melakukan training misi. 后来我去了翁阿拉，在那里有3个月的时间去拆船。 Di sana saya bergumul untuk memberikan pengampunan. 在那个地方，我开始有捆扰，要怎么样去饶恕？ Nah, bagi saya ini hal yang sudah sangat keterlaluan. 对我来说，这件事他犯得太过分了。 Waduh, masa saya mau ditembak? 这么小事，他要枪毙我。 Kalau saya ditembak, ya bisa melukai saya dan bisa lumpuh, bisa cacat saya. 他能够打伤我，可能我会残废。 Padahal saya tidak melakukan kesalahan yang dituduhkan. 其实我根本就没有做他说我做的。 Saya bergumul untuk melepaskan pengampunan. 我非常的有征战，如何的去饶恕他？ Saya bilang enak aja ngampunin. 我心里想，叫我去饶恕他，哪有那么容易？ Dia sudah tahu bukan saya yang melakukan. 他知道不是我犯的， Sampai saat itu pun dia tidak pernah meminta maaf. 到最后他都没有道歉， Tidak pernah ngaku salah. 他也不认错。
Waduh, saya bilang enak aja ngampuni, nggak bisa. 我说怎么可能饶恕？不可能，不要。 Kalau saya melepaskan pengampunan, 如果我饶恕他， berarti saya adalah orang yang lemah. 我就是一个弱者。 Nah, tiba-tiba Tuhan bicara, 那个时候主就给我说话： ketika kamu melepaskan pengampunan, 当你能够释放饶恕， itu bukan tanda kamu lemah. 不是证明你是弱者。 Ketika kamu bisa memberikan melepaskan pengampunan, 当你能够去饶恕， itu adalah tanda kekuatan atau kedewasaan rohani. 这个是证明你的强力，或者是因为你的成熟的生命。 Nah, di situ saya menyadari, ketika kita melepaskan pengampunan, 那那个时候我就明白，当我们能够去饶恕的时候， itu bukan tanda kelemahan. 不是一个弱者的形象， Itu tanda kedewasaan rohani seseorang. 反是证明到一个人灵里成熟的。 Semakin cepat kita melepaskan pengampunan, 更容易我们去饶恕的时候， semakin dewasa rohani kita. 我们的灵敏成熟也是更 Ya, semakin 明显。 kita lama menyimpan kepahitan, kita tidak mengampuni, 如果我们把这个仇恨收藏起来越久， It- 这个就是要证明我们。 itu berarti semakin kita tidak dewasa di dalam kerohanian kita. 也是证明我们在属灵方面不成熟。 Nah, di sini intinya Tuhan ingin mengajarkan kepada kita, 那这里神正在教导我们， jadikanlah pengampunan itu sebagai gaya hidup kita sebagai orang percaya. 这个饶恕要成为我们信徒生命里面的一个生活方式。 Nah, yang kedua, mengapa kita harus mengampuni? 那第二，为什么我们需要饶恕呢？ Ya, kalau kita baca di dalam Matius yang pasal yang ke-18 itu, 如果我们再看在马太福音第18章， dari ayat 23 sampai ayat yang ke-35, 从23到35节， itu Tuhan sedang bercerita kepada kita bahwa dosa kita yang begitu banyak sudah Tuhan ampuni. 在这里讲的就是我们如此大的罪，神都饶恕了。 Nah, kalau dosa kita yang banyak sudah diampuni oleh Tuhan, Tuhan juga mau kita belajar untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita, yang kesalahannya itu sangat sedikit dibandingkan dengan kesalahan kita terhadap Tuhan. 如果我们犯了如此大的罪，神都能够饶恕，神也要我们同样的。虽然我们有人犯了比对神的罪犯的都没有那么大，所以我们也要去饶恕他。 Nah, dikatakan demikian, ya. Jadi suatu hari ada seorang raja sedang mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. 所以这里说有一个王和他的仆人正在算账， Diperhadapkanlah kepada raja ini seorang hamba yang berhutang 10.000 talenta. 那有一个仆人，他是欠了1000万两银子， Nah, orang tersebut tidak sanggup membayar hutangnya. 这个人根本没有能力去还他的债。 Kemudian raja ini menyuruh hamba-hambanya untuk menjual orang ini beserta anak dan istrinya serta seluruh harta miliknya. 然后主人吩咐把他和妻子和儿女，并一切所有的都卖来还债， Ya, jadi dijual semuanya untuk membayar hutangnya. 把这一切都给卖掉之后来还账。 Nah, ketika dia mendengar perintah dari sang raja tersebut, kemudian dia berkata demikian. 当这个仆人听见王这样子的决定的时候，他就说， Dia sujud di hadapan raja dan berkata, sabarlah dahulu tuanku. 所以他就伏在地上，然后对他说，宽容我， Aku akan membayar seluruh hutangku. 将来我也还清。 Kemudian raja tergerak oleh belas kasihan, kemudian dia membebaskan dan menghapuskan hutang hamba ini. 所以主人就动了慈心，把他释放了，并且免了他的债。 Nah, ketika hamba ini keluar dari pintu gerbang kerajaan, 当这个仆人从王宫里出去的时候， tiba-tiba dia ketemu temannya yang berhutang sama dia, itu 100 dinar. 然后他见了他一个同伙，欠了他10两银子， Kemudian dia dapatkan temannya ini, dia cekek lehernya. Ayo bayar hutangmu. 然后就掐住喉咙说：“把所有的钱还给我。” Kemudian temannya berkata sama seperti yang dia katakan pada raja. 然后他的同伙呢，好像他一样跟王那样说 Sabarlah dahulu temanku.
然后他说：“朋友，请你宽容我， Aku akan membayar seluruh hutangku. 将来我必将还清。” Oh, tapi ya orang ini tidak berbelas kasihan, kemudian temannya ini dimasukkan ke dalam penjara. 可是呢，他一点都没有怜悯的心，反而把他下在监里。 Nah, teman-temannya yang mengetahui hal tersebut lapor kepada raja. 然后他的同伴们看见这个事情，就告诉了王。 Ketika raja mendengar itu, raja menjadi marah. 当主人听见之后，他变成非常的愤怒。 Kemudian raja berkata demikian. 然后主人就对他说 Ayat ke-32 dikatakan, ：“32节， raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo sampai ia melunaskan seluruh hutang-hutangnya. 于是主人叫了他来，对他说：‘你这恶奴才，你单求我，我就把你所欠的都免了。你不应当怜悯你的同伴，像我怜悯你吗？’主人就大怒，把他交给掌刑者，等他还清了所欠的债。 Jadi kita lihat ini hambanya ini tidak punya belas kasihan dan begitu jahat. 这个仆人是非常的恶毒，一点良悯心都没有。 Ini orang yang tidak tahu berterima kasih. 这个人是不知道谢。 Jadi hutang dia kepada raja itu sebanyak 10.000 talenta. 他对这个主人所欠的是1000万两。 Ya kalau saya hitung dalam rupiah, 如果我换成我们的卢比亚来算， itu di sekitar 7,8 triliun. 这个是1.7 T， Ya, itu dihapuskan dan dibebaskan. 这个已经被赦免了。 Nah, tapi temannya hanya utang sebesar 13 atau 14 juta rupiah. 但是他的朋友欠了他13条， Tapi tetap dituntut dan disuruh bayar. 但是他一直勉强一定要还清。 Bayangkan itu 7,8 triliun sama utang 13-14 juta. Hui, jauh betul kan 所以 kira-kira? 我们能够想象到他的这个一个7.8 T， 一个是13条，差得太远了。 Hutangnya yang begitu besar yang dia tidak bisa bayar. 他的债是从来还不清的，这个债 Itu dibebaskan sama sekali. 是完完全全的免了。 Sementara temannya utangnya hanya sedikit, tidak sebanding dengan utangnya dia. 但是他的朋友欠他的一点点，不比他欠的那么多。 Tapi tetap dituntut bayar oleh dia. 但是他免，他一点都不能 Ini 够。 orang tidak tahu diri, dia tidak punya belas kasihan dan jahat. 所以这个人是恶者，是一个没有怜悯心的人。 Ya, Bapak Ibu, kita ini punya hutang dosa kepada Tuhan. 弟兄姊妹，我们欠的罪对神 Itu bukan ratusan ribuan, tapi jutaan kali. 可能几千万的倍。 Ya. Nah, kita ingat setiap kali kita melakukan dosa kita, Tuhan memberikan pengampunan kepada kita. 你晓得吗？每一次当我们犯罪的时候，神都是饶恕我们。 Masa kalau orang bersalah kepada kita, 所以如果有人对我们犯了错， mungkin hanya beberapa kali, nggak sampai mungkin 20 kali, 可能犯了几次，不会超过20次， nggak sampai ratusan atau ribuan kali. 也不会达到100或者是1000次。 Masa kita tidak mau mengampuni? 我们不能够饶恕他们吗？ Kalau kita tidak mau mengampuni orang yang bersalah kepada kita, 弟兄姊妹，如果我们不能够饶恕那些欠过我们的， sementara Tuhan mengampuni dosa kita yang begitu besar dan begitu banyak, 但是我们看见主饶恕我们是如此多的罪，如此大的罪孽都饶恕， kita adalah orang yang tidak tahu diri. 所以我们就是不自量力的人。 Kita adalah orang yang tidak punya belas kasihan dan orang yang jahat di mata. 所以我们在神的眼里是恶人，我们在神眼里是没有怜悯性的人。 Nah, saudara, hanya orang yang tidak pernah bersalah lah yang berhak untuk tidak mengampuni. 弟兄姊妹，唯有没有犯过罪的人，他才可以不饶恕。 Nah, kita bisa bersalah. 弟兄姊妹，我们能够犯错吗？ Kalau kita bersalah, kita butuh pengampunan. 如果我们犯错，我们需要饶恕。
Nah, demikian juga orang lain bisa bersalah. 所以别人也是同样的。 Nah, ketika orang lain bersalah, 当别人犯错了， ya dia juga butuh pengampunan. 他们也是同样需要饶恕。 Nah, kalau kita bersalah kepada orang lain, kita butuh pengampunan dari orang tersebut. 弟兄姊妹，如果我们对别人犯错，我们需要别人的饶恕。 Demikian juga kalau orang lain bersalah kepada kita, seharusnya kita memberikan pengampunan kepada orang yang bersalah kepada kita. 所以同样的，如果有人对我们犯错了，我们也需要把这个饶恕他们。 Jadi saudara, Tuhan tidak mau kita menjadi orang yang tidak tahu diri dan tidak berbelas kasihan. 弟兄姊妹，神不希望我们是一个不自量力的人，也不希望我们是一个没有怜悯心的人。 Nah, apa akibatnya kalau kita tidak mau melepaskan pengampunan? 弟兄姊妹，如果我们不去饶恕别人，结果是怎么样？ Nah, Matius 18 ayat yang ke-34 dikatakan demikian, maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. 马太福音18章34节，主人就大怒，就把他交给掌刑的，等他还清了所欠的债。 Nah, kalau kita tidak mau melepaskan pengampunan, 弟兄姊妹，如果我们不饶恕， maka kita diserahkan kepada algojo-algojo. 然后就会把我们交给那些掌刑的。 Nah, apa tugas algojo? 你知道掌刑的做的是什么吗？ Tugas algojo adalah menyiksa kita. 这个掌刑的人呢，他是去折磨我们。 Ya, nah kalau kita tidak mau mengampuni, 如果我们不饶恕， ya itu tidak akan menyiksa orang lain. 这个不会折磨别人的。 Ketiadaan pengampunan itu menyiksa diri kita sendiri. 如果我们不饶恕别人，反而是自己受到折磨， Itu bisa merusak bahkan membuat kita menjadi sakit. 会令到我们生病的。 Ya. Orang yang tidak mau mengampuni, 弟兄姊妹，如果人不能够饶恕， maka dia akan dikuasai oleh emosi-emosi negatif. 就会被一些负面的情绪所捆绑住， Ya, kebencian, kekecewaan, kemarahan, kepahitan. 憎恨、绝望、生气、愤怒。 Nah, ini bukan hanya membuat batinnya menderita, tapi juga bisa membawa kepada penyakit tubuh. 不单单是令到他的心里不舒服，也会带来身体上的疾病。 Ya, ada banyak orang yang terkena kanker bukan karena pola makan atau pola hidup yang salah. 很多的人不是因为生活方式或者是生活习惯吃的东西令到他癌症， Ada banyak orang kena kanker karena kepahitan. 有很多人癌症是因为他们苦毒， Dia menyimpan dendam dan tidak ada pengampunan. 他们收藏着这个愤怒，没有去饶恕。 Nah, suatu hari teman saya ini melayani orang yang terkena kanker. 有一次，我的朋友去服侍生癌症的人， Nah, kanker ini sudah menyebar ke seluruh tubuhnya. 这个癌症已经全身都受到影响。 Dokter sudah memvonis bahwa hidup ibu ini hanya sekitar 2-3 bulan. 然后医生已经说他大概只有2-3个月的命。 Nah, ketika teman saya mengunjungi ibu ini, 当我的朋友去探访这个姊妹， ibu ini mulai menceritakan. 然后这个姊妹就开始去讲， Dia pergi ke dokter yang satu, ke dokter yang lain. 她去一个医生，另外一个医生， Dia minum obat ya dari dalam negeri maupun luar negeri. 然后她吃药，从本地的或者是在外国的， Dia pergi ke berbagai shinsei. 她去了中医， Dia pergi ke dukun-dukun. 她也去巫师， Sudah habis jutaan. Namun dia tidak kunjung sembuh juga. 她已经花了很多的钱，但是还没有痊愈。 Nah, tiba-tiba Tuhan bicara sama teman saya demikian. 然后我的朋友突然间得到神的声音， Tuhan berkata, bilang sama ibu ini, aku mau menyembuhkan dia. Asalkan dia mengampuni saudara-saudara. 主就对她说：“我愿意医治这个女人的病，但是她要饶恕她的姊妹们。” Kemudian teman saya bilang demikian sama ibu ini, Bu, ibu ada sakit hati, ada luka, kepahitan sama saudara-saudara? 然后她说：“你对你的亲戚有没有苦毒呢？” Tiba-tiba wajahnya berubah. 突然间，这个女人的面孔就改变了。 Nah, cerita berganti dari ceritakan dari dokter satu ke dokter yang lain. 从刚才她讲的是从一个医生到另外一个医生，开始改变题目。 Dia ceritakan semua kejahatan saudara-saudaranya. 然后她就讲关于她的
亲戚对他的伤害， Dia sebutkan satu persatu kejahatan dilakukan orang tuanya kepadanya. 然后他就讲父母怎么样子对待他， Ya, kejahatan dari kakaknya, dari adiknya, 然后他的哥哥、他的妹妹、弟弟， ya, dari saudara-saudaranya, bahkan anaknya sendiri pun melukai dia. 然后他的亲戚，包括他的孩子也是伤害他， Ya, dia begitu terluka, dia begitu sakit. 所以他非常的有受到伤害，非常的苦毒。 Tiba-tiba teman saya potong pembicaranya 然后我的朋友马上就打断他的话题， dan dia berkata, "Ibu, ampuni. Kalau ibu ampuni, hari ini Tuhan mau menyembuhkan ibu." 然后我的朋友就对他说：“如果你要饶恕他们，主说今天就叫你得到痊愈。 Tapi ibu ini mengeraskan hatinya dan berkata demikian, "Mana bisa, Pak?" ”刚才，然后这个女人就硬着心肠说：“怎么可能 Itu terlalu sakit saya. ？”她说：“我非常的受伤， Saya begitu benci 我非常的恨， dan saya tidak mau mengampuni. 我不能够饶恕。 Ibu harus mengampuni, ibu. Kalau ibu terus kepahitan, ibu bisa mati karena kepahitan ini. 夫人，你一定要饶恕，如果不是，你就会因为这个苦毒而死。” Teman saya ini mendorong dia untuk terus melepaskan pengampunan. 我的朋友就推动他，叫他去饶恕。 Tapi ibu ini akhirnya tetap memilih untuk tidak mau melepaskan pengampunan. 但是这个女人到最后还是拣选她不要饶恕。 1 bulan kemudian 1个月后， dia mendengar ibu ini meninggal dunia. 他听了消息，这个女人已经去世了。 Nah, kenapa? 为什么呢？ Ya, karena dia tidak mau melepaskan pengampunan. 因为她不要去饶恕， Nah, dia disiksa oleh perasaan-perasaan yang negatif. 因为她被一些负面的去压制住， Dikuasai hatinya oleh kemarahan, kebencian. 她的心里被仇恨、苦毒所充满着， Jadi bukan hanya membuat batinnya menderita, 所以不单单是令到她的心情受到压制， akhirnya bisa menyebabkan penyakit kanker yang membuat dia akhirnya mengalami kematian. 到最后这个癌症令到她死亡。 Ya, jadi Bapak Ibu, kalau kita tidak mau mengampuni, kita disiksa oleh agojo-agojo. 所以，亲爱的弟兄姊妹，如果我们不能够饶恕，我们就被这些掌刑的人去折磨。 Nah, ada yang berkata demikian, kalau kita memelihara sakit hati, 有的人这么说，如果我们去保护我们的心痛， kita seperti meminum racun dan berharap orang lain yang mati. 我们就好像自己在喝毒药，但是想别人去死。 Ingat, kalau kita memulai kebencian, kepahitan, 弟兄姊妹，当我们看见仇恨，看见这个苦毒， itu adalah racun yang akan merusak, bahkan mematikan kita. 这个就是一个毒，令到我们死掉。 Maka Bapak Ibu, kalau kita ingin lepas dari siksaan, 如果我们想要从这个折磨里出来， ya, lepaskanlah pengampunan. 所以我们就饶恕， Jangan menyimpan dendam dan kepahitan. 不要把苦毒或者是仇恨收藏在心里。 Nah, yang terakhir, bagaimana kita mengampuni? 最后，我们怎么样子去饶恕呢？ Mengampuni itu keputusan, bukan satu pilihan atau emosi. 弟兄姊妹，饶恕是一个决定，不是一个感受 Ingat, sekali lagi, 或者是情 yang 绪。 namanya pengampunan itu keputusan, bukan perasaan. 那弟兄姊妹，再一次我要说的，这个饶恕是一个决定，不是一个感触。 Nah, Tuhan mengajarkan kepada kita untuk kita mengambil keputusan untuk mengampuni walaupun perasaan kita tidak mau. 所以神教导我们是，我们做决定去饶恕，不是虽然我们的感受感触我们不想去饶恕。 Nah, ini ada satu kisah nyata. 那弟兄姊妹，这有一个现实的故事， Ini di sebuah negara Kamboja. 这个是冈布加的，从那个地方来的故事， Jadi 柬埔寨 ada seorang ibu, dia ingin dibaptis Roh Kudus, 有一个姊妹，她想要被圣灵充满， tapi berkali-kali didoakan oleh hamba Tuhan, ibu ini tidak pernah bisa berbahasa roh. 但是神的仆人给她祷告之后，好几次都不能够被圣灵充满。 Nah, suatu hari seorang hamba Tuhan datang ke sana. 后来有一天，一个牧师到她家里， Nah, ketika hamba Tuhan ini mendoakan ibu ini yang ingin dibaptis dengan Roh Kudus, 当牧师给这个姊妹祷告，叫她圣灵充满的时候，
Tiba-tiba Tuhan bilang sama hamba Tuhan ini, 突然间，神就对这个仆人说 ibu ini ada kepahitan dan tidak mau mengampuni.：“ 那这个姊妹心里有苦毒，她不想要饶恕。 Kemudian hamba Tuhan berkata, Bu, Tuhan berkata ibu ada kepahitan. ”然后这个神的仆人就对这个姊妹说：“神说你有苦毒。 Betul Pak Pendeta 哦， katanya. 他说：“是的，是的， Ya, saya tidak bisa mengampuni. 我不能够饶恕。” Nah, dia cerita suatu hari ketika desa dikepung, 然后他就讲，有一天他的这个村庄被人包围着， itu tentara-tentara mengepung mereka, 当这些军人包围着他们的时 itu 候， membunuh semua laki-laki. 把所有的男士都给杀 Nah, 了。 di depan matanya, 就在我的眼前， itu suaminya dipenggal kepalanya. 我的丈夫给他们砍掉头。 Kemudian dia berkata, Pak, di depan mata saya juga, Pak. 他说，在我的眼前， Itu anak saya diperkosa. 我的女儿被强奸， Setelah diperkosa, anak saya dibunuh, Pak. 他们强奸了之后，然后把他给杀了。 Kalau Bapak jadi saya, bisakah Bapak mengampuni? 如果你是我，你能够饶恕他们吗？ Saya nggak bisa, Pak. 他说我不能够。 Hamba Tuhan ini berurai air mata dan berkata demikian. 然后这个牧师流着眼泪对他说 Ibu, kalau saya jadi ibu juga, saya tidak bisa mengampuni. 他说如果我是你，我也不能够饶恕。 Tapi yang Tuhan tanya, Bu, 但是神问的 bukankah kita bisa mengampuni atau tidak? 不是说你能够还是不能 Yang 够， Tuhan tanya, maukah kita mengampuni atau tidak? 现在的问题是你愿意饶恕还是不愿意。 Ibu ini menangis dan berkata demikian. 然后这 Pak, 个姊妹就流着眼泪说 saya tidak mampu, tapi saya mau mengampuni. 她说我不能够，但是我要。 Ketika dia berkata, saya mau mengampuni, 当她说我要原谅的时候， tiba-tiba dia berbahasa roh. 突然间她就能够说方言， Dia dibaptis dengan Roh Kudus. 她被圣灵充满。 Jadi kita lihat Bapak Ibu, 所以弟兄姊妹，我 yang 们能够 namanya 看见， pengampunan itu bukan perasaan. 所以这个饶恕不是一个感触， Yang namanya pengampunan itu adalah satu keputusan. 饶恕是一个决定。 Ketika kita mau, 当我们要的时候， maka Tuhan memberikan kemampuan kepada kita untuk bisa mengampuni. 神就给我们能力，叫我们能够去饶恕。 Ini saya ingin tutup dengan satu ilustrasi nyata, kisah nyata. 我要结束用一个真正的一个比喻， Ini kejadian di Afrika Selatan. 这个是在南非， Ada seorang wanita kulit hitam yang sudah renta usianya. 有一个老年的黑种的女夫人， Dia berdiri dengan perlahan-lahan di suatu ruangan di pengadilan Afrika Selatan. 她在南非的一个审判院里面在那站住， Umurnya sudah 70 tahun. 她已经70岁了， Dan di wajahnya ada goresan, kepedihan, penderitaan selama bertahun-tahun yang dialami. 在她面孔上能够看得出来，她已经很多年在那儿受到逼迫、受到虐待。 Nah, di depannya di bangku terdakwa 在她前面一个凳子上， duduk seorang laki-laki yang telah dinyatakan bersalah 前面坐着一个男生，他是已经是犯罪， karena telah membunuh suami dan anak wanita ini. 已经判决，因为这个男士杀了她的丈夫跟她的妻子孩子。 Nah, beberapa tahun yang lalu, 在几年前， laki-laki ini yang bernama Van der Broek 这个男人叫做范德布鲁， datang ke rumah wanita ini 他 dan 去到这个女人的家里， mengambil anak wanita ini. 然后就把他的女儿带走， Kemudian anak ini ditembak dan dibakar tubuhnya. 把他的女儿给枪毙了，然后把他的身体给火烧了。 Beberapa tahun kemudian, laki-laki ini datang kembali ke rumah wanita ini. 然后再过几年，这个男人又去了这个女人的家里， Dia mengambil suaminya 然后他把她的丈夫给拿 dan 走。 selama 2 tahun, wanita ini tidak tahu apa yang terjadi dengan suaminya. 2年之内，这个女人都不知道她的丈夫发生了什么事情。 Kemudian tidak lama kemudian, 后来不久之后， laki-laki ini mengajak wanita ini ke tepi sebuah sungai. 然后这个男人就带着这个老妇人去了一个河边， Di seberang sungai dia menyaksikan suaminya diikat dan disiksa. 在河的另一边，她看见她的丈夫被那里绑住，然后被那里虐待。 Kemudian suami dipaksa berdiri di tumpukan kayu kering. 她的丈夫站在这些干的树上， Kemudian disiram bensin dan kemudian dibakar.
然后把汽油浇到他身上，把他给烧掉。 Ketika disiram bensin, kata-kata terakhir dari suami yang didengarnya, 当他被烧着之后，最后的一句话，她听见她丈夫说的， "Bapa, ampunilah mereka." 她听见她丈夫说：“父啊，饶恕他们。 Setelah berapa tahun kemudian, ”过了几年之后， Van der Broek ini ditangkap dan diadili. 然后范德布鲁克最后被抓了，然后被审判， Dia telah dinyatakan bersalah 已经判决他有罪， dan sekarang saatnya untuk menentukan hukuman apa yang akan dijatuhkan kepada dia. 现在正在决判到底受到什么样子的惩罚。 Kemudian hakim ini bertanya kepada ibu ini, 然后这个裁判警官就问这个妇女， "Ibu, apa yang Anda inginkan? 他问她你想要怎么样？ Apa yang harus dilakukan oleh pengadilan 裁判法庭应该怎么样子去判他呢？ terhadap orang ini yang telah melakukan kejahatan brutal menghabisi keluarga Anda?" 怎么样子去惩罚这个已经把你的家人都给屠杀的？ Ibu ini terdiam sejenak, 这个老夫人在那里静静的， kemudian dia berkata demikian, 到最后她这么说， "Saya hanya punya 3 permintaan." 她说我只有3个要求。 Yang pertama katanya, 她说第一个， saya ingin dibawa ke tempat di mana suami saya dibunuh. 她说我想要去我丈夫被杀的地方， Saya akan mengumpulkan debunya dan menguburnya secara terhormat. 我想要把他的灰把它给拿走，然后把它给埋葬。 Yang kedua katanya, 第二， sekarang saya tidak punya keluarga lagi. 现在我已经没有家人了， Suami dan anak saya adalah satu-satunya keluarga saya. 我的丈夫跟我的女儿唯一的家人了。 Karena sudah dibunuh, sehingga saya Saya- tidak punya keluarga lagi. 但是现在我已经， Permintaan saya yang kedua, 所以第二个要求， saya mau Van der Broek menjadi anak saya. 他说我希望我第二个要求就是 Van der Broek 成为我的， Dan saya Jangan. meminta dia datang 2 hari dalam 1 bulan. 我要1个月里面他要到我那里2次， Dan sepanjang hari melewati waktu bersama saya, 他要跟我一起过一天， sehingga saya bisa memberikan kasih kepadanya 所以 yang masih tersisa dalam diri saya. 所以我能够把我剩下来的余下的爱都能够给他。 Dan yang ketiga, 第三， dia berkata demikian, 他说的这样子， saya ingin mengatakan bahwa saya sudah mengampuni Van der Broek. 他说第三我要说的是我已经饶恕 Van der Broek， Saya ingin Van der Broek tahu 我希望他能够知道 bahwa saya sudah mengampuni dia sungguh-sungguh. 我已经完完全全的饶恕了他， Tolong bawa saya ke depan 请你们把我带到前面去， sehingga saya bisa membawa Van der Broek ke dalam pelukan saya 所以我能够抱住 Van der Broek， dan menunjukkan kepadanya 我能够给他看见 bahwa dia sungguh-sungguh sudah diampuni. 我已经完完全全的饶恕他。 Ketika Van der Broek mendengar perkataan wanita ini, 当 Van der Broek 听见这个老妇人所说的话， dia begitu terharu 他非常受到感动， dan pingsan 然后他昏过去了， karena mengalami kasih yang begitu besar yang luar biasa. 因为他经历到一个非常大的爱。 Seluruh pengunjung yang hadir bangkit berdiri 所有那一天参与审判的人站立起来， dan menyanyikan lagu Amazing Grace. 他们就一起唱这个奇妙的爱。 Di sini kita bisa melihat bahwa kasih tidak menyimpan kesalahan orang lain. 所以弟兄姊妹，我们都看见爱是没有隐藏着的， Wanita yang menunjukkan pengampun yang luar biasa. 他把他的饶恕这样子显配 Dia 出来。 berkata, saya mengampuni laki-laki ini. 他说我完完全全的饶恕这个男人。 Yang pertama karena Yesus telah mati untuk mengampuni. 第一，因为耶稣已经死了，是为了饶 Yang 恕； kedua itu sesuai dengan permintaan suami saya. 第二，是因为我丈夫的要求。 Ini kasih yang begitu luar 这 biasa. 个是一个非常大的爱， Dia mempraktekkan pengampunan yang dari Tuhan. 所以他能够施行饶恕的爱。 Sebesar apapun kejahatan yang dilakukan orang terhadapnya, 不管人对他犯了多大的错， dia melepaskan pengampunan
dan tidak ada kebencian di dalam hati. 他能够把这个饶恕显现出来，没有一点的仇恨所收藏着的。 Kiranya kisah ini membawa kita bisa mengerti bahwa Tuhan juga mau kita memberikan pengampunan kepada orang sebesar apapun mereka melakukan kesalahan kepada kita. 希望借着这个故事，我们能够知道，神要我们的也是一样，我们要把如此大的爱、如此大的饶恕，也能够分享给别人。 Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat buat setiap kita yang mendengar. Dalam nama Yesus. 希望 Amin. 这个能够成为我们弟兄姊妹每一个人的祝福。阿门。 Mari kita berdoa. 我们大家一起来祷告。 Bapa, kami datang kepada Engkau pada pagi hari ini. 天父， Tuhan. 我们今天来到你的面前， Kami menyadari Tuhan 主啊，我们晓得 ada banyak luka dalam hati kami Tuhan. 在我们的内心里面有很多的伤痛， Ada banyak kepahitan, kekecewaan yang karena orang lain memperlakukan kami dengan tidak benar. 有很多的失望，有很多的伤害，因为别人对我们所做的， Mereka menyakiti hati saya, mereka melukai hati saya, 他们曾经伤害过我，曾经令到我受害。 baik dengan kata-kata dan perbuatan mereka. 可能他们的言语，可能他们的行为， Mereka melakukan hal-hal yang jahat kepada saya. 他们对我做的是非常恶毒的。 Tapi hari ini Tuhan, 但是今天主啊， saya memilih untuk memutuskan. 我要选择，我要决定， Saya tidak mau menyimpan kepahitan. 我不要再收藏苦毒， Saya tidak mau menyimpan dendam. 我也不要再收藏恨， Saya mau melepaskan pengampunan kepada mereka yang menyakiti saya. 我愿意饶恕这些已经伤害过我的人。 Karena saya tahu Tuhan, 主啊，因为我晓 dosa 得 saya yang begitu besar, yang begitu banyak, Engkau sudah ampuni. 我的罪是这么大，更多你都饶恕了。 Demikian juga Tuhan, saya mau melepaskan pengampunan 所以主啊，现在我也要去饶恕， kepada orang-orang yang telah melukai saya, 饶恕那些曾经伤害过我 yang 的 telah 人， menghancurkan saya. 曾经令到我非常的受损。 Hari ini saya mengambil keputusan, 今天主啊，我要做这个 bukan 决定， berdasarkan perasaan saya, 不只是因为我的感触而 tapi 已， berdasarkan ketaatan saya kepada firman-Mu 而是 Tuhan. 因为我的顺服你的话语， Saya mau melepaskan pengampunan. 所以我愿意饶恕。 Mari Bapak Ibu, kalau engkau ada luka, ada sakit hati dalam dirimu, 弟兄姊妹，如果在你的心里，你还是有伤，你还是有痛的， ambil keputusan. 来，我们做这个决定。 Saat ini engkau berkata, 你可以这么说，主啊， saya mau mengampuni. 我要饶恕。 Sebutkan orang-orang yang telah melukai 啊， engkau. 弟兄姊妹可以把他的名字说出来，你要饶恕谁？ Dan terima kasih Tuhan. 主啊，感谢你， Saya percaya ketika saya taat kepada engkau, 我相信当我信托你的时候， ada kelegaan, 将会有释放， ada kemerdekaan dan sukacita. 将会有喜乐，将会有得胜。 Terima kasih Tuhan. 主啊，谢谢你， Saya mau mempraktekkan firman-Mu tentang pengampunan. 我要学习，我要去施行你的话语关于饶恕。 Dalam nama 我 Yesus 们奉 kami 主耶稣的 berdoa. 名祷告。 Nah, mari Bapak Ibu kita mau terima berkat daripada Tuhan kita. 弟兄姊妹，我们要接受祝福， Kita angkat tangan dan hati kita ke 我们把我 hadapan 们的手 hadirat Tuhan. 跟心在主的面前，我们把它们举起 Terimalah 来。 berkat dari Allah Bapa, 从天父来的祝福， kasih daripada Kristus Yesus Tuhan kita, 从主耶稣来 dan 的爱心， persekutuan pertolongan dari Allah Roh Kudus 从圣灵来的 yang 恩典和祝福， memampukan kita untuk mempraktekkan firman Tuhan 令到我们能够去施行神的话 sehingga 语， kita membawa kemuliaan bagi nama Bapa surgawi kita 所以我们能够把这个荣耀带给我们 dan 天父 kita 的， menjadi kesaksian dimanapun kita berada dan kemanapun kita pergi 我们能够成为见证人，不管我们在什么地方、什么时候， dalam nama 我们 Yesus 奉主耶稣的名 kita semua berkata 一起来说 amin 阿门。